Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Cikgu tak nak ambil masa yang panjang petang ni, mungkin dalam setengah jam saja cikgu nak terang, lepas tu cikgu tinggal soalan supaya awak boleh terus jawab soalan untuk menguatkan pemahaman awak tentang redox . Okey, so dalam tajuk redox ni, apa yang penting kat sini adalah macam mana kita nak menggunakan siri keupayaan elektrod piawai ini. Siri keupayaan elektrod piawai ini awak tak perlu ingat sebab dalam soalan peperiksaan memang dia akan bagi. Sama dia bagi siri ini di akhir kertas soalan ataupun dia bagi siri ini nilai elektrod piawai ini pada soalan itu. Okey. So, apa yang kita nak bincang hari ini adalah tentang redox. Tentang redox. Kenapa cikgu pilih redox ini? Kejap ya. Okey, kenapa cikgu pilih redox ini? Kerana kalau kita tengok kita dah buat ulang kaji tadi dalam tajuk formula dan sebatian kimia. So dalam formula dan sebatian kimia tadi kita dah buat beberapa tindak balas kan, dan kita hubungkan tindak balas tersebut dengan redox. Okey. Jadi hari ini kita nak continue lagi untuk kelas awak di mana cikgu nak terangkan tentang redox lah. Okey. Jadi bila kita nak sebut tentang redox, so redox daripada dua perkataan iaitu RED1 dengan OKS1. Di mana RED ni dia daripada perkataan reduction ataupun dikenali sebagai penurunan. Manakala OKS ini adalah oxidation ataupun pengoksidaan. Okey. Jadi yang dikatakan dengan tindak balas redox ini, tindak balas redox adalah suatu tindak balas, yang melibatkan tindak balas pengoksidaan dan tindak balas penurunan yang berlaku secara serentak. Okey. Jadi bila kita tengok istilah di antara pelajar cikgu ni tak ada kan yang buta warna kan? Tak ada kan? Jadi bila cikgu guna pen warna-warni, cikgu rasa tak ada masalah kan? Okey. So skalanya orang buta warna ni dia tak boleh nak beza antara hijau dengan merah. Jadi kalau dia nak kait buah moktail merah tu dia tak boleh nak nampak lah sebab duduk tepi daun hijau. Sebab itulah kalau orang buta warna ni, kalau dia tengok traffic light hijau merah tu memang dia tak berapa nak ni. Okey. So redox ini adalah suatu tindak balas yang melibatkan tindak balas pengoksidaan dan tindak balas penurunan yang berlaku secara serentak. Jadi bila dia ada tindak balas pengoksidaan, bila dia ada tindak balas penurunan, maka penting bagi awak untuk tahu apa dia tindak balas pengoksidaan, apa dia tindak balas penurunan. Okey. Jadi tindak balas pengoksidaan dengan tindak balas penurunan ini kita boleh takrifkan dia daripada 4 aspek. Awak cikgu cerita tadi kan. Okey, 4 aspek. Kalau tak faham tanya ni, kalau cikgu royak terang laju awak tanya. Okey. So kita kena tahu yang dikatakan dengan tindak balas pengoksidaan. Yang kedua, tindak balas penurunan. Okey, kenapa kita perlu tahu ini? Sebab kita nak tahu tindak balas itu redox ke tidak. Jadi kita kena tahulah
ada pengoksidaan dengan penurunan. Kalau tidak, tindak balas ini. Jadi kalau tindak balas itu ada, maka tindak balas itu tindak balas redox. Sebab tak semua tindak balas adalah tindak balas redox. Okey. Jadi aspek yang pertama kita boleh terangkan dari aspek oksigen. Aspek yang kedua dari aspek hidrogen. Okey. Aspek yang ketiga kita boleh terang dari aspek elektron. Yang keempat dari aspek ON. ON ni adalah oxidation number ataupun ON ni kita panggil nombor pengoksidaan. Okey. Jadi yang dikatakan dengan dengan tindak balas redox dari aspek oksigen, maka kita kata redox dari aspek oksigen adalah bila sesuatu tindak balas itu dia mengalami proses terima O. Kalau penurunan dia hilang O. Hidrogen pula dia hilang. Hak ni memang kena ingat ni. Okey. Hak ni pula dia terima. Kalau terima hidrogen penurunan. Okey. Kalau elektron hilang ataupun lepas elektron pengoksidaan. Kalau terima elektron penurunan. Nombor pengoksidaan pula, kalau nombor pengoksidaan itu bertambah, maka kita kata tindak balas pengoksidaan. Kalau nombor pengoksidaan itu berkurang, maka kita kata tindak balas penurunan. Jadi ni memang kena duduk dalam kepala. Sebab kalau kita nak tahu tindak balas redox, so benda ni kena duduk dalam kepala lah. Barulah kita boleh determine sesuatu tindak balas itu tindak balas redox ataupun tidak. Okey, contoh. Contoh kita ambil contoh yang pertama. Okey, tadi kita ada apa dia tadi? Kita ada CuO kan? Okey, plus dengan H2. Hasil dia adalah Cu plus H2O. Jadi kita boleh kata kat sini ini tindak balas redox dari aspek apa? Aspek oksigen. Aspek O. Di mana kalau kita tengok Cu lepas tindak balas jadi hilang. Maknanya dia hilang O. Bila hilang O, okey, kita tengok sini pula H daripada tak ada O lepas tindak balas ada O. Maknanya dia terima O. Okey. Jadi kalau hilang O, maka tindak balas apa? Penurunan. Okey, yang ni terima O pula tindak balas apa? Pengoksidaan. Jadi di sini kita dapati tindak balas ini merupakan tindak balas redox. Kenapa? Okey, kerana Cu ni, okey, kita boleh kata CuO diturunkan ataupun mengalami tindak balas penurunan dan H2 dioksidakan. Okey, kita boleh kata diturunkan ataupun kita boleh kata mengalami tindak balas penurunan. Dioksidakan ataupun kita boleh kata mengalami tindak balas pengoksidaan. Itu yang pertama. Jadi ada pengoksidaan, ada penurunan, maka ini kita panggil tindak balas redox. Yang kedua dalam tindak balas redox, selain daripada awak perlu tahu, okey, tindak balas redox bukan tindak balas redox, awak perlu tahu dari segi bahan yang diturunkan. Oleh kerana CuO ni diturunkan, maka kita boleh kata ia adalah ejen pengoksidaan. Cu pula dia dioksidakan, dia merupakan ejen penurunan. Okey, jadi hari ni cikgu nak ni je. Nak awak boleh kenal pasti tindak balas redox ataupun tidak. Okey, so kita pergi kepada contoh soalan. Okey, contoh soalan. Okey, dia bagi kat sini rajah menunjukkan tindak balas penyesaran dan pemerhatiannya. Jadi dia bagi kat sini serbuk logam M ditambah ke dalam larutan argentum nitrat dalam sebuah bikar. Okey, kita tahu dah. Jadi M ni
kalau dia dalam dalam larutan argentum nitrat ada tindak balas, maka kita boleh kata logam N ini lebih reaktif ataupun lebih elektropositif. Ataupun kalau M ni ada tindak balas, okey, M ni atom kan. Ag ni adalah Ag+. Maknanya Ag+ ni akan jadi Ag. Hak ni akan jadi ion. Okey. Akan jadi ion M. Okey. Jadi hak ni dioksidakan, hak ni diturunkan. Okey. Cikgu rasa opening ni. Semulalah kita letak satu-satu. Takut nanti opening. Okey, so ni. Okey. Kita tengok sosok. Dia bagi serbuk logam M. Larutan tidak berwarna. Larutan tidak berwarna ni adalah Ag nitrat lah. Ni dia bagi ni. Lepas pada tu dia pun masuk logam M. Tiba-tiba kita dapati warna biru terbentuk. Warna biru ni kita tahu dah. Mesti CO2+. Gitu. Kita cari clue kan. Okey. Lepas pada tu, bila kita tahu CO2+, maka kita tahulah logam M ni mestilah Cu. Cu. Jadi di sini, apa yang berlaku kalau kita buat tindak balas Cu plus dengan AgNO3, maka Cu jadi ion. Maka Cu ambil nitrat. Cu NO3 2 plus Ag. Jadi, bila ada ion Cu2 plus di sini, that's why kita akan nampak warna biru. Ag ni dia rujuk kepada pepejal kelabu berkilat. Okey. Kenapa ada tindak balas? Maka kita tengok kepada inok. Okey, kalau ada buku teks tengok inok ni. Inok dia kita tengok antara kuprum dengan argentum. Ni kuprum, ni argentum. Kuprum positif 0.34. Awak ingat ni, cikgu nak tulis ni. Hak ni positif 0.80. Awak ingat ni? 34 dengan 80. 34 dengan 80. Okey. Jadi dia bagi kat sini Ag plus E dapat Ag. Okey, inok dia adalah sama dengan 0.80 tak? Betul ke tu? Betul, cikgu. Okey. Ya. Positif 0.80 V. Okey, kemudian Cu2 plus 2E jadi Cu. Inok dia adalah sama dengan positif 0.34 V tak? Ni. Jadi kalau inok ni lebih positif, maka dia lebih cenderung untuk terima elektron. Sebab lapar dengan 3 ni, lapar lebih positif lah. Lebih nilai positif dia lebih tinggi. Lebih positif. Okey, jadi lebih cenderung. Jadi kenapa dia lebih cenderung? Sebab dia lebih positif. Jadi kalau kita ambil ambil hak ni pula, bila Ag tu lebih positif, maka Cu ni dia kurang positif. Bila kurang positif, maka dia lebih cenderung untuk lepas elektron. Bila dia compare dua tu. Okey, itu yang berlaku yang perlu kita ingat. Sebab itulah ada tindak balas. Ada tindak balas di mana Cu ni akan lepas elektron sebab dia kurang positif. Jadi dia cenderung untuk lepas. Jadi Cu pun lepas. Okey, jadi Ag pula oleh kerana inok dia lebih positif, dia cenderung untuk terima. Dia pun terima elektron. Jadi Ag ni jadi Ag. Okey. Boleh faham ke situ? Bila kita nak tahu tindak balas berlaku ke tidak? Faham, cikgu. Boleh faham? Faham. Okey. Berdasarkan Rajas 9.1, nyatakan identiti logam M. So kita tahu dah lah Cu. Kenapa kita tahu Cu? Sebab ada warna biru tadi kan? Kita kata Cu sebab ada warna biru.
Tulis setengah persamaan untuk mewakili pengoksidaan penurunan. Nyatakan perubahan nombor pengoksidaan bagi argentum. Okey. Jadi di sini, bila ada satu lepas satu terima, satu lepas, maka kita kata tindak balas redox lah. Jadi kalau kita buat persamaan ion kat sini, kita boleh kata gana sini. Okey, kita boleh kata sini kalau cikgu buat, cikgu pun buat sini. Okey, so Cu lepas tindak balas jadi Cu2 plus. Cikgu kata 2 plus kena plus 2. 2 apa? 2 elektron. Itu yang berlaku kepada Cu. Manakala Ag plus lepas tindak balas dia jadi Ag. Ag plus lepas tindak balas jadi Ag. Plus kena plus juga. Plus apa? Plus E. Itu yang berlaku. Jadi, yang ni kalau kita nak royak, kalau soalan dia tanya, okey, adakah tindak balas ini merupakan tindak balas redox? Ya. Kenapa? Kita pun royaklah. Atom kuprum melepaskan elektron membentuk ion kuprum 2. Maka atom kuprum mengalami tindak balas pengoksidaan. Ni. Kemudian ion Ag plus terima elektron membentuk Ag. Maka ion Ag plus mengalami tindak balas penurunan. Kita nak terai redox ini untuk tindak balas ini boleh daripada dua aspek. Aspek yang pertama, aspek elektron. Kita boleh katakan kalau aspek elektron. Okey. Kita boleh kata, yang pertama kita boleh kata atom Cu. Cikgu teringat nak tinggalkan space. Atom Cu melepaskan elektron membentuk ion Cu2 plus. Okey, maka kita pun katalah. Okey, Cu mengalami tindak balas pengoksidaan. Okey, lepas tu kita nak kata Ag lagu mana pula? So kita kata ion Ag plus menerima elektron membentuk atom Ag dan mengalami tindak balas penurunan. Okey, tindak balas penurunan. Jadi, ada tindak balas pengoksidaan, ada tindak balas penurunan, berlaku secara serentak, maka ia tindak balas redox. Okey. Jadi di sini soalan dia kata, kita tengok source soalan. Bila kita nak jawab soalan, kita garis source. Soalan pertama dia nak nyatakan M. So kita dah nyatakanlah M ini adalah Cu. Satu markah di sini. Lepas tu kita tengok pula. Okey, tengok pula. Soalan dia berapa markah sini? 4 dah. 4 ke 5 tadi? Tak nampak. Okey. Tulis setengah persamaan. Okey, untuk mewakili pengoksidaan dengan penurunan. Okey, ni kita pun tulis. Ini tindak balas apa ni? Ini pengoksidaan. Okey. Ni markah kedua. Ini tindak balas penurunan. Okey, so bila nak dapat markah, ni dapat so, ni dapat so, ni dapat so. 3 dah. Okey, ni. Soalan yang kedua. Soalan yang ketiga, nyatakan perubahan nombor pengoksidaan bagi argentum. Jadi argentum, nombor pengoksidaan kat sini, Ag plus ni adalah positif 1 kan? Lepas dia jadi kosong. Jadi, markah yang ketiga, 1, 2, 3, markah yang keempat, ubat nombor pengoksidaan. So, nombor pengoksidaan Ag berkurang daripada positif 1 ke 0. Gitu. Jadi, bila kita dah boleh buat persamaan kimia, kita boleh relate, boleh bina pula persamaan setengah, maka kita boleh tengoklah yang mana lepas elektron, yang mana terima elektron. Dan kita bolehlah nyatakan tindak balas itu dari aspek redox. Okey, jelas tak apa yang cikgu nak royak ni? Jelas cikgu. Jelas, cikgu. Okay. Jelas. Tak payah tanya ni, kalau tak payah tanya. Okey. So cikgu nak pergi kepada contoh yang kedua. Kita nak tengok redox hari ni. Nak tengok tindak balas redox ke tidak ni. Okey.
Persamaan kimia di bawah menunjukkan tindak balas kimia antara logam W dengan lautan kuprum 2 nitrat. Okey, dia bagi W dengan kuprum 2 nitrat. Jadi W ambil nitrat tinggal kuprum. Okey. Jadi kat sini dia kata cadangkan logam W. Tu je soalan dia. Ada lagi kan lepas ni? Oh, dia tak ada. Okey. Okey, tak apa. Jadi dia kata cadangkan logam W. Jadi kalau nak suruh cadangkan logam W ni, kalau kita tengok sini. Tengok sini, nampak tak? W ni boleh ambil nitrat. Maknanya W ni dia akan mengalami ni. Nampak tak ni? Ni bila dia jadi NO3, NO3 ni minus. NO3 ni minus. Okey, maka bila formula W, NO3 tu maknanya W ni charge dia 2 positif. Maknanya sini W ni jadi W2 positif. Okey, 2 positif, positif 2 elektron yang berlaku. Manakala Cu ni Cu2 plus. Lepas tindak balas jadi Cu. So 2 positif, positif 2 elektron. Okey, maknanya Cu ni dia mengalami penurunan. Bila dia mengalami penurunan, dia merupakan ejen pengoksidaan. Ejen pengoksidaan ini dia punya nilai inuk dia lebih positif. Tu. Jadi kalau W ni dia gana W ni. W dia mengalami tindak balas pengoksidaan. Jadi dia merupakan ejen penurunan. Ejen penurunan ni inuk dia mesti lebih negatif. Lebih negatif. Okey. Jadi bila dikata cadangkan satu logam bagi W, okey, kita pun tengok nilai elektrod piawai. Sebab benda ni dia bagi dalam soalan. Jadi bila dia bagi dalam soalan, ni Cu. Jadi kita tahu dah W tadi mesti inuk dia lebih positif. Jadi bila inuk lebih positif, maka kita pun tengok, inuk dia lebih negatif, maka kita boleh ambil mana-mana unsur duduk di atas ni. Cu duduk sini. Cu duduk sini. Kalau hok duduk bawah ni, dia tak boleh nak sesarkan Cu. Contohnya katakanlah cikgu ambil Ag. Ag plus CuNO3 ni. So, tak ada tindak balas. Sebab apa? Sebab inuk Ag ni dia lebih positif. Bila inuk Ag lebih positif, dia lebih cenderung untuk menjadi ejen pengoksidaan. Dia akan mengalami, dia ejen pengoksidaan, dia akan mengalami penurunan. Penurunan maknanya dia akan nak lepas. Penurunan nak terima kan? Okey, bukan nak lepas, dia nak terima. So, dia nak terima E. Sedangkan Cu2 plus untuk berlakunya tindak balas, Cu2 plus ini dia kena terima 2E. Hak ni nak terima, tak boleh. Okey, tak boleh berlaku. Sebab apa? Sebab Ag ni. Okey, Ag Cu ni inuk dia lebih positif. Okey, lebih positif ini. Dia kurang positif kan? Kurang positif, maka dia nak lepas bukan nak terima. Okey, dia nak lepas bukan nak terima. Kau belik cikgu cerita kan ni, Okey dah. Okey dah. Okey. Jadi di sini kalau kita nak tengok hok mana boleh. Okey, ni kata W tadi kan. W ni hok mana? Okey, W ni nak lepas elektron. W ni dia nak lepas, barulah tindak balas berlaku, dia nak lepas. Bila dia nak lepas, mesti kita kena cari inuk dia hok duduk atas. Okey, inuk duduk atas. Jadi kita boleh pilih lah. Sama ada PB, sama ada SN, sama ada nikel, sama ada Fe, sama ada zinc, sama ada aluminium, sama ada magnesium boleh. Tapi avoid 3 ni tak boleh sebab dia sangat reaktif, dia tak sesuai untuk tindak balas kimia. 3 ni dia tak sesuai untuk tindak balas kimia. Jadi bila dalam situasi bila dia nak tanya awak soalan lagu ni, maka bila kita tanya nyatakan satu logam bagi W, kita nak pilih mana? Pilih atas Cu. Pilih atas Cu kita boleh ambil lah sama ada zinc,
ataupun aluminium, ataupun plumbum, ataupun apa dia lagi, nikel tadi ke. Mana-mana hud atas. Ataupun magnesium. Gitu. Barulah tindak balas boleh berlaku. Okey. Kita tengok contoh yang ketiga. Okey. Contoh yang ketiga, dia kata kat sini, Raja 10.1 menunjukkan persamaan kimia bagi tindak balas 1 dan tindak balas 2. Okey, dia kata apa kat sini soalan dia kata berdasarkan tindak balas kimia dalam Raja 10, tentukan sama ada tindak balas tersebut adalah tindak balas redox. Jelaskan jawapan anda. Jadi, ada tak dia royak dari segi aspek apa-apa? Tak ada. Jadi kita belajar aspek O, aspek H, aspek E, aspek ON. O tak boleh sebab kita tak nampak O sini. H pun tak boleh. So sama ada E ataupun ON. Jadi cikgu rasa kat sini lebih senang untuk ON. Sebab apa? Sebab kita boleh nyatakan nombor pengoksidaan sini. So H kat sini positif 1. Cl kat sini negatif 1. Na kat sini positif 1. O kat sini kena ingat, O always tolak 2. H kat sini positif 1. Na kat sini positif 1. Cl kat sini negatif 1. H kat sini positif 1. O kat sini negatif 2. Tengok situ. Kalau kita nak buat dari aspek nombor pengoksidaan. Jadi kita pun tengok ada berubah ke tidak. H positif 1, positif 1. Tak berubah tak? Cl negatif 1, negatif 1 tak berubah. Na positif 1, positif 1 tak berubah. O tolak 2 juga tak berubah. H positif 1, positif 1 juga H. So tak berubah. Jadi bila dikata kita pun tengok soalan. Tentukan sama ada tindak balas tersebut tindak balas redox. So kita pun ambil poin pertama. So kita kata tindak balas 1 bukan tindak balas redox. So maka kita dapat situ. Lepas tu kita jelas. Nak jelas lagu mana. So kita katalah. Okay. Semua unsur lah. Kita boleh kata semua unsur yang terlibat dalam tindak balas ini tidak mengalami perubahan nombor pengoksidaan. Okey. Kita boleh terang dari aspek nombor pengoksidaan. Lepas tu kita pun ambil pula. Ambil ke apa dia? Kita nak ambil yang kedua pula. Mg atom, nombor pengoksidaan dia kosong. Cu kat sini, nombor pengoksidaan dia positif 2. SO4 ni 2 tolak. Kita tak pecah situ sebab SO4 kiri, SO4 kanan juga. So, tak berubah. Jadi kita pun tak pecah dia. Kita pun tengok Mg. Mg bila combine dengan SO4, dia akan jadi Mg tu plus. So, positif 2. Cu kat sini, atom. So, kosong. Jadi kita tengok kat sini. Okay, bila kita tengok kat sini, Mg daripada kosong ke positif 2. Bertambah. Okey, Cu daripada positif 2 ke kosong. Berkurang. Jadi ada pertambahan, ada pengurangan. So, tindak balas redox. Okey. Jadi kita pun nak buat markas seterusnya. Jadi bila kita nak jawab, okey, yang kedua kita pun katalah. Okey, tindak balas 2, okey, adalah tindak balas redox. Okey. Kalau penerangan awak salah, soalan ni awak dah dapat 2 markah dah. Sebab awak dah kata hak tu redox atau bukan redox. Jadi nak terai kenapa redox, so kita kena terai dari segi nombor pengoksidaan lah. So kita katakan lah. Okey. Nombor
pengoksidaan Mg bertambah daripada kosong kepada positif 2 dan mengalami tindak balas pengoksidaan. Lepas tu kita pergi kepada lagi sebab kita baru ayat pengoksidaan. Kita pergi kepada penurunan pula. So sambung di sini. So sambung nombor pengoksidaan Cu berkurang dari dari positif 2 kepada kosong. So dan mengalami tindak balas penurunan. Okey, jadi ni kita nak terai dari aspek nombor pengoksidaan sesuatu tindak balas itu redox ataupun tidak. Okey, boleh Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya tak? Boleh jelas tak cikgu terai ni? Jelas, cikgu. Orang lain. Amalin. Okey. Anis Fasihah? Anis Fasihah okey. So kalau gitu cikgu tinggal soalan ni. Okey, cikgu tinggal soalan ni untuk sebagai homework awak. Nak tahu awak faham ke tidak. Okey. Hak ni cikgu tinggal juga dan hak ni cikgu tinggal juga. Hak ni cikgu tinggal juga. Sebab cikgu nak suruh awak main, nak kenal pasti. Eksperimen cuma nak tahu je redox ke tidak. Lepas tu macam mana awak nak terai. So, 2, 3, 4. Okey, so itu saja untuk petang ini. So kalau tak ada soalan, kita berhenti setakat ni lah. Ada soalan ke tidak? Tak ada. Tak ada Tak ada, cikgu. Betul? Tak ada. Okey, so kalau tak ada, kita berhenti setakat ni. Terima kasih, cikgu. Okay.